Darjah tinggi-tinggi, las-las gunting rambut je. Nampaklah carrier gunting rambut ni, carrier buat rambut ni carrier yang tak famous dalam kalangan Melayu. Kenapa Cina, lelaki dan perempuan, diorang kau buat salon. Kalau dekat Kelang kan, salon tu sebelah-sebelah kau. Diorang tak kisah bersaing. Why Kita pernah achieve 60,000 sebulan. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua viewers dan juga subscriber podcast Dr. Aizul Aman. Kami percaya setiap individu ada kisah mereka sendiri. So what is your story? Ini adalah episod ke-20 di mana kali ini kami bawakan pengasas dan juga founder sebuah salon rambut Muslimah, Puan Nur Farah Diba Zakira binti Adib. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab jemput saya datang. Terima kasih, kami yang kata terima kasih kerana sudi menjadi guest. Okay. Alright, tanpa melengahkan masa, boleh Farah terangkan sikit apakah perniagaan yang Farah buat? Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Farah. Saya ialah owner kepada dua salon. Pertama, Farah Deep Salon di Sejangkang yang dah beroperasi selama lebih 8 tahun. Kemudian yang kedua, Hit Stylista Premium Salon Rimbayu. Terletak di Teluk Pani Megarang juga. Saya owner dan juga director stylist, master colorist and form specialist dekat situ. Okay, saya... Apa soalan tadi? Sikitlah mengenai tu. Ada dua-dua tu buat servis yang sama. Ya, kita fokus bantu para wanita kat luar sana dapat rambut yang cantik dan follow fashion yang terkini. Sebab tak banyak salon kat luar sana yang boleh provide servis-servis macam fashion rambut yang terkini, macam balayage, macam highlight. Jadi kita specialize dalam modern hair color. Sebab tu saya dapat sijil daripada Schwarzkopf as a master colorist. So kita memang fokus buat rambut dan juga facial lah sebenarnya. Facial pun ada sekali? Facial pun ada, ya betul. Tapi kita buat medi-facial macam contoh dermapen, PRP, platelet rich plasma. Saya pun phlebotomist juga. Oh, okay. Sebenarnya saya cuma nak pura-pura faham tapi saya okay. Alright, okay. Oh, so kedai beroperasi sepanjang hari, sepanjang minggu? Ya, kita buka hari-hari. Dua-dua kedai tu buka hari-hari. Daripada jam berapa ke jam berapa? Daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 6 petang. Tapi dekat salon yang di Sejangkang tu dia by appointment saja. Yang dekat salon Rimbayu tu appointment dan walk-in, boleh datang. So Farah akan berada di dua-dua tempat? Tak, saya fokus jaga dekat branch Hit Stylista Rimbayu. Yang dekat Sejangkang kita punya experience stylist yang jaga dekat sana. Okey, kejap. Kita nak fahamkan. So adakah semua salon yang ada dekat pasaran ni sama je apa dia orang offer ataupun lain sebenarnya? Ataupun semua orang basic? Macam kalau kita pergi kedai barber biasa, kita tahulah dia buat. Faham. Bagi saya tak. Bagi saya salon ada dia macam ni, dalam bidang hairstyling kan, setiap hairstylist dia ada kepakaran dia masing-masing. Seorang hairstylist kalau dia pandai gunting, tak semestinya dia colorist. Okay. Seorang colorist, ada je colorist yang dia tak pandai gunting. Ada salon yang dia tak ambil haircut. Dia fokus pada chemical services macam rebonding, relaxing, treatment. Yang famous sekarang ialah anti-frizzy treatment, keratin treatment. Ada salon yang dia tak ambil haircut sahaja. Macam kalau you nak buat servis dengan dia, mesti kena buat treatment dengan dia. Macam tu, dia expert in chemical services, expert in treatment macam tu. Ada je salon yang dia buat treatment sahaja, dia tak buat chemical. So bagi saya bergantung kepada expertise masing-masing lah. Sebab bidang hairstyling ni dia besar juga macam doktor kan. Doktor kan besar kan. Ada gynecology, ada psychiatry. Okay, now masa kita tengok banyak salon lah. Okay, macam mana you guys set pricing Ada orang kawal ke ataupun hanya ikut kompetitor punya harga lepas tu you guys set ataupun memang ada market
Dekat luar sana yang set pricing harga untuk? Pertama, depends on the expertise juga. I think kedua, depends kepada location pun penting. Ketiga, yes, market pun penting juga. So macam salon kami yang di Sijangkang, harga dia tak sama dengan salon yang dekat Limbayu. Kenapa? Sebab location lah kan. Location pertama dekat Sijangkang, kedua dekat Limbayu. Limbayu kan dia bandar. So kat situ pun dah membezakan pada segi market lah. So kami kena follow market dekat situ. Kedua, of course pada expertise kan. Sebab macam hairstyling ni, one good thing about hairstyling, dia ialah satu bidang ataupun career yang akan grow tau, sentiasa growing tau. Seorang hairstylist dia boleh jadi specialist macam doktor, you know. Dia boleh jadi doktor kan, daripada MA, medical officer, MO, sorry. Kemudian boleh jadi specialist kan. Sama juga dengan hairstylist. Dia boleh jadi starting mungkin dia cuma junior stylist and then dia stylist. Sooner or later, lama-lama dia boleh jadi senior stylist. Kemudian dia boleh jadi creative director stylist. Siapa yang iktirafkan mereka yang jadi daripada? Dia kena pergi kursus persijilan lah? Yes, dia ada sijil dan juga certification like me myself. Saya pertama saya ada SKM 2 dan 3 daripada Sijil Kemahiran Malaysia. Okey, kemudian saya ambil level 012 dekat Faculty of Artistry by Bambang Soteto, certified by L'Oreal International. So kita punya sijil diiktiraf antarabangsa. Kita punya syllabus bukan kat Malaysia je yang apply, tapi kat mana-mana saya tercampak, salon kat overseas pun saya boleh pakai sijil saya tu. Kemudian saya ada sijil Master Colorist daripada Schwarzkopf Academy. Kita ada sijil Form Specialist daripada Schwarzkopf Academy juga. Jadi sijil tu lah yang certified hairstylist tu. So harga of course lah depends pada macam kita pergi klinik pakar kan lain kan dengan harga klinik biasa kan, macam tu lah. So kita fokus on bantu wanita yang macam tu ada masalah rambut kan. So when this lady came to me, contoh dia ada masalah hair loss. Hair loss ni ada banyak faktor tau. Could be because of follicle yang tak sihat ataupun cuticle rambut yang tak sihat. So saya pun ada sijil level 3 untuk hair and scalp therapy. So from there kita akan find out okay, apa sebenarnya punca hair loss dia. Could be follicle. So kita akan buat scalp scanning, kita tengok follicle dia tersumbat ke, tak tersumbat ke. Ada mesin lah di situ? Ada mesin dia. Dan sebagai seorang form specialist ni, meaning dia contoh rambut orang tu frizzy kan. So macam ni kita nak transform rambut dia daripada frizzy kepada tak frizzy. Dia adalah chemical dia ada services dia. Adakah klien tu contoh daripada frizzy tu dia nak straight juga, 100% straight ke, 50% straight ke. Itulah kita punya expertise lah nak bantu klien. Maksudnya bukan klien datang saya nak buat rebond je terus. Tak ada. Kita akan consult. Kita akan buat consultation. My mentor dulu Bambang Soteto, he's one of the international hairstylist. Dia dulu ambassador L'Oreal. Dia sangat menekankan Bambang? Nama dia Bambang Soteto. Indonesian? No, dia Malaysian. Tapi inheritance dia kot. Mungkin dia punya keturunan cikgu saya tu, mentor saya tu. Jadi dia sangat menekankan consultation. So when client came, kita mesti kena consult. Sometimes consultation pun boleh sampai 50 minutes sebab kita nak tahu root problem rambut dia tu kalau gugur sebab apa. Even contoh colour kan, warna kan. Contoh kalau klien datang, saya nak warna merah. Kita akan tengoklah skin tone dia sesuai tak nak carry warna merah tu. Betul, kita akan tengok skin tone. Ada setengah warna rambut boleh buatkan kita nampak cerah, ada setengah warna rambut boleh buat kita nampak dull. Colour ada warm tone, ada cool tone. Jadi kadang dia suka colour tu sebab dia suka je kan. Contoh ada satu klien kan, saya memang nak platinum grey. Tapi tak sesuai sebenarnya untuk dia. So that's our job untuk bantu dia find out what's the colour yang paling sesuai untuk skin tone dia, personality, career. Itu pun main peranan. Contoh career sebagai seorang doktor kan. Kita tak galakkan lah nak buat blonde balayage yang terang-terang sangat. Dia tak professional. Dia ada highlight dia tahu untuk yang nak nampak corporate look punya highlight. Warna rambut yang corporate look.
So that's our expertise. So sijil tu kita dapat lah certified from L'Oreal dengan Schwarzkopf. Dengan Kementerian Malaysia juga. The first kedai salon ni dah berapa tahun? Okay, yang si Jangkang dah 8 tahun lebih, start dari 2016. Kalau kita punya Hairstylista Premium Salon bulan 2 tahun ni. Okay, 2024. Okay, so kita cakap 2016, right? Yes. When you first started 2016, Yes. apakah cabaran paling besar nak start dulu? Cabaran paling besar masa tu sebenarnya kan, saya rasa bisnes saya ni saya punya terapi kot. Nak kata cabaran paling besar kan, sebenarnya bisnes dan juga career yang saya buat ni ialah career yang terapi untuk saya. Okay. Orang rasa kan bangun tidur nak pergi kerja susah kan, saya semangat pergi kerja. Jadi kalau tak pergi kerja yang menjadi yang susah ni. Apa dia? Kalau tak pergi kerja yang rasa macam down. Yes, stress. Mungkin penat ke nak rehat 1-2 hari dah. Lepas tu mesti nak pergi kerja. Jadi bila kata cabaran paling besar masa mula-mula tu, saya rasa semua benda mencabar. Okay. Nak kata mencabar sangat pun mungkin mula-mula tu parent saya tak, how to say diorang tak acknowledge sangat career hairstyling sebab bidang hairstyling ni bidang yang tak famous dalam kalangan Bumi Putra, betul kan? Jadi masa saya memula cakap dengan mak saya nak buka salon, mak saya tak approve lah. Dia tak approve sebab mentality ialah warna rambut orang nanti dapat dosa sebab orang tu free hair nanti dapat dosa macam mana. Tapi saya masa tu ada satu prinsip di mana kita kan pakai tudung. Jadi kita nak, dia sepatutnya pakai tudung tu tak perlu nak halang kita untuk bergaya untuk diri kita dan juga untuk suami kan. Jadi itu prinsip saya. Jadi tak ada cabaran yang besar sangat lah. Mungkin modal untuk buka masa tu berapa? Modal untuk buka saya memang start slow. Start slow and low. Saya start dengan satu kerusi je. Okay. Saya masa tu ada mindset macam buat je, redah je. Buat dengan apa yang ada. So kalau kita bajet kita masuk untuk satu kerusi je lah. Then you build and you grow from there. Macam tu. Jadi daripada satu kerusi kemudian kepada 2, kemudian 3 sampailah sekarang. Maybe because saya memang jiwa saya bisnes. Saya tak rasa benda tu macam cabaran yang how to say buat saya rasa macam down, penat, stress ke, tak ada kot. I enjoy the journey. I enjoy the journey macam tu lah. Alright, kita start. Kita patah balik. Kita nak tahu macam mana Farah bermula. Sebab apa yang kita fahamkan, Farah adalah seorang daripada science stream student, betul? Betul. Lepas itu bertukar dan menjadi seorang hairstylist, right? Betul, yeah. So kita rehat sebentar, kita kembali ke segmen kedua. Alright, kita kembali ke segmen kedua. Okay, now kita ramai yang tak tahu, saya pun baru tahu bahawasanya Farah sebenarnya science stream student. Ya, betul. Macam mana tiba boleh tukar nak jadi hairstylist? Okay, macam mana? Okay, saya lepas habis SPM, saya memang science stream student, ambil pure science. Lepas tu, bila kita pure science stream, memang kita akan terus ke science stream kan. Jadi masa kat matric pun saya ambil pure science. Masa dekat matric tu, saya realise yang saya tak minat nak further dalam career bidang sains tu lah. Saya tak minat nak pergi, saya tak suka pergi lab. Saya suka belajar. Saya pernah dapat best bio student dekat matric dulu. Tapi nak pergi lab tu saya tak suka buat research. Saya tak minat lifestyle career yang science stream ni. Jadi saya decided okay, saya tak nak sambung. So apa saya buat masa tu, saya cuba besarkan saya punya scope. Saya try tengok okay, career apa yang ada selain science stream. So masa tu saya buka job street. Okay, saya buka job street. Lepas tu saya study. Mana gaji paling tinggi? Betul. Saya buka job street kan. Umur 20 dah buka job street. Lepas tu saya tengok career apa yang ini gajinya berapa? Gajinya berapa kan? Lepas tu saya terjumpa lah career hairstylist gaji 6,000. Saya terkejut
Macam gaji engineer, macam gaji doktor kan. Tak perlu masuk lab tapi dapat gaji sama. Lepas tu saya tak sangka pula kerja hairstylist boleh gaji macam tu. Tapi bidang hairstylist kan tak famous kan dalam kalangan Bumiputra kan. China yang monopoli. Tu pun saya terfikir, kenapa agaknya Chinese monopoli bidang ni? Kenapa diorang lelaki ke perempuan ke? Diorang hantar anak-anak dia pergi private school. Kos mahal tau. Maksud saya pun pergi survey kos belajar dekat Schwarzkopf Academy, dekat Toni and Guy. Mahal, puluh-puluh ribu harga kos dia. So why they send their children belajar hairstyling, lelaki atau perempuan? Dan saya nampak kat situ, mesti career ni membawa pulangan yang baik. Jadi dari situlah saya terbuka mata. So saya pun ambil 2 hari short course belajar gunting rambut dekat Melaka sebab saya nak explore career tu. Okay, lepas tu masa dekat kursus gunting rambut 2 hari tu, saya pun cikgu lah, dia cakap macam ni, kalau awak pandai gunting rambut, tercampak kat mana-mana boleh hidup sebab semua orang ada rambut, dia kata macam tu. Lepas tu saya pun betul juga lelaki, perempuan, budak kecil, maksudnya niche target klien tu besar sangat. Tapi unfortunately bidang rambut ni Melayu, Bumiputra tak ceburi sangat. Betul kat tempat saya tak ada salon masa tu. Saya sendiri nak gunting rambut dekat area Sejangkang masa tak ada salon langsung. Jadi saya pun sebab mereka tak, adakah sebab mereka tak cari job script yang RM6,000? Bukan sebenarnya why? Because adakah entry level tu susah? Okay, hairstyling ni dia macam ni tau. Kalau macam Chinese, diorang kan memang free hair. Jadi diorang mesti nak quality styling rambut yang terbaik. Jadi masa tu nak dapat education yang proper tentang rambut ni memang kena pergi private academy tau, macam Toni and Guy, Kimari Academy. Ada sampai dulu-dulu diorang sanggup pergi ke Singapore nak belajar rambut. Masa tu bidang hairstylist yang di offer dekat Malaysia kalau government cuma KV tak silap saya. Tapi bila saya explore syllabus dia masa tu, during 2016 macam tu, syllabus dia pun syllabus yang basic. Ada hairstyling course yang level dia yang tinggi, dekat Giat Mara lah ada. Tapi tak expose sangat, tak ramai orang, tak ramai Bumiputra yang cenderung nak masuk rambut. Lagi satu bidang skill, orang kan pandang remeh kan. Dah bidang skill. Masa saya mula gunting rambut tu ada salah seorang kawan mak saya cakap, belajar tinggi-tinggi, last gunting rambut je. Jadi saya macam, okay, nampaklah career gunting rambut ni, career buat rambut ni career yang tak famous dalam kalangan Melayu. Tapi dalam kalangan Cina tak. Sebab tu dekat Kelang ke kat KL ke salon ni sebelah-sebelah, tak ada masalah pun. Kan? Diorang willing to spend untuk belajar rambut. Tapi hairdressing dalam kalangan Bumiputra, diorang tak terbuka mata lagi. Dengan mungkin ada satu mindset, alah tak apa pakai tudung. Tapi nowadays tak, kita modern ladies, kita kan nampak kat Instagram warna rambut cantik-cantik. Dan sebenarnya ramai wanita ada masalah rambut, and they don't know where to go untuk solve problem. So kehadiran kita orang tu menyelesaikan masalah itulah. Okay, tadi kata masa start tu parents macam tak suka. Boleh betul nak jadi hairstylist kan? So macam how do you actually convince your mom, your parents yang you nak jadi? Saya tak convince pun, saya buat je. Mungkin masa tu kita dah besar, dah 22, dah 23 kan, dah besar. Jadi my parent macam bagi kebebasan lah, ikutlah nak buat apa. Jadi saya pun ada saving sikit. Memang masa ada je kerja cikgu masa tu. Masa tu seorang guru? Saya guru tadika je masa tu. Guru tadika. So adalah saving sikit. Jadi saya berbekalkan sedikit saving tu, so saya start slow lah, daripada satu kerusi je. Parents masa tu macam dia tak halang, dia ikutlah nak buat apa, macam tu. Okay, soalan sekarang adalah masa tu Farah dah seorang guru tadika, guru taska, right? So what make you macam nak tukar kepada
hairstylist itu. Faham. Masa tu saya tahu saya tak nak jadi cikgu. Saya seseorang yang kalau saya nak buat something, benda tu mesti kena suits sesuai dengan jiwa dan juga saya punya personality. So career guru bukan career yang saya rasa sesuai dengan personality diri saya. Saya bukan someone yang how to say suka nak buat report, nak tulis tu. Saya tak suka lah buat report tulis. Hari-hari nak kena hantar report lah. Tak suka. Tak minat. Mungkin saya someone yang suka bekerja pakai tangan kan. Saya suka buat rambut sebab dia arts. Dia seni tau sebenarnya. And then we meet different person every day. Setiap orang datang, orang yang berbeza. Saya suka communicate dengan orang. I'm a people person. Lepas tu seronok bila klien datang, rambut orang kan tak sama kan. So we face different thing every day. Benda tu excites me. Sebab tu lah saya rasa cabaran dalam berniaga tak tahulah. Sebab saya suka. Macam tu lah. Okay, alright. Okay, now masa you dah start buku, masa tu kira pergi sajalah. Betul. Apa yang rasa betul salah ada kemudian lah. Betul. So apa yang kita risau ramai entrepreneur dekat luar sana, dia banyak sangat benda yang do not want, jangan menyebabkan mereka tak nak start. Parents tak benarkanlah, takut maka, takut ini, takut banyak fear ni kan. Betul. Because the fear of uncertainty lah kan, tak tahu apa akan jadi kan. Yes, betul. Saya faham. Lagipun dulu kan macam kalau dah lebih belajar mesti kena ambil ijazah kan. Cuma kakak saya lah masa tu dia pesan, dia kata pastikan kalau nak sambung belajar bidang yang awak akan kerja. Kalau tak, awak akan membuang masa je. Sebab awak belajar bidang tu, awak bayar yuran untuk kos tu, tapi awak tak kerja bidang tu kan. Jadi macam mana benda tu melekat sangat dalam kepala saya. Tu yang saya tak tahulah kenapa saya boleh tekad sangat. Saya tak ambil degree, saya berhenti dan saya terus tukar bidang. Dan itulah kot cabarannya saya rasa kalau ingat balik. Fasa 2 tahun tu nak tahu apa passion saya tu, itu susah. Masa tu dalam masa 2 tahun tu lepas saya keluar matrik tu kan, melompat-lompat bidang tu. Dalam masa 2 tahun tu nak jumpa passion tu. Jadi guru tadika. Guru tadika. Lepas tu buat part time jual brownies, jual tudung, apa lagi macam-macam lah masa tu. Itu struggle. Jual bag, jual pencil case, macam-macam. Fasa 2 tahun tu kot sebelum saya nak jumpa passion saya sebenarnya apa. Itu yang susah sebab orang pandang rendah kat kita. Kawan-kawan semua kat universiti, awak dekat rumah tak buat ni, buat itu. Itu yang membuatkan mak ayah saya pun macam lantak lah, ikutlah awak. Sebabnya asyik tukar-tukar bidang je. Tapi Alhamdulillah, once I found my passion, saya tak berhenti sampai sekarang. Okay, so masa you start buka kedai, masa dah pergi kursus, masa pergi kursus, dah habis kursus 2 hari, dan you terus buka kedai, betul? Betul. Kenapa buka kedai? Kenapa tak kerja dengan orang dulu? Kenapa buat? Betul. Very interesting question. Kenapa buka kedai? Kenapa tak kerja dengan orang? Pertama sekali, sebab macam saya kata tak banyak salon dekat area Teluk Paling Garang tu. Jadi peluang pekerjaan tu macam tak banyak sangat nak jadi stylist kan. Saya pernah je nak apply, tapi mungkin sebab kita pun cuma ada 2 hari short course kan. Masa tu kan tak pandai lagi. Orang pun mungkin nak ambil kita kerja pun agak-agak kan. Jadi tapi at least juga someone to monitor je kan. Apa ni? At least bila kerja dengan orang ada someone monitor. Someone monitor kan. Dalam bidang hairstyling, dia akan start dengan cleaning dulu. Mungkin saya someone yang terus nak practice kot masa tu. I don't know lah. I was very young kan masa tu. Jadi masa tu dalam kepala macam saya dah ada basic, saya terus nak buat. Tapi masa tu pun saya hire someone untuk gunting rambut, bukan saya. Dia macam ni, saya tak kerja dengan orang. Tapi my strategy was that time, saya hire lah orang pandai kerja dengan saya. Jadi bos terus. So saya masa tu hire lah someone ni, staff masa tu, dia pandai buat rambut, dia ada experience kerja dengan Cina 6-7 years. So what I did was, saya hire lah dia kerja dengan saya. Dia kerja dengan saya. Lepas tu saya belajar lah sikit-sikit dengan dia. Macam tu. Tapi lepas tu pun saya terus simpan duit dan sambung belajar ambil proper course. Course yang betul-betul proper. So masa tu dia macam sambil belajar sambil kerja. So mungkin masa tu kita belum ada anak lagi. Masa kita masih banyak.
Jadi boleh stablekan lah masa tu nak kerja dengan juga belajar. Macam tu. So I never stop learning until now, sampai sekarang. So okay, tapi ni juga menjawab satu persoalan yang menarik. So ada orang dia nak buka satu perniagaan, dia takut dia macam dia tak ada skill, dia tak nak buka sebab dia tak ada skill. Tapi it was interesting fact, dia tak ada skill, so you had someone yang ada skill to start, tapi you own that business lah kan? Ya, betul. Alright, now sepanjang, mungkin I'm not sure lah about you ke ataupun hairstylist lain, tapi dalam your own company, pernah tak tiba-tiba klien datang dan komplain? Oh, pernah. Saya nak rambut macam ni, dapat macam ni? Pernah. Masa awal-awal kita berniaga dulu. So how do you handle? That's very normal lah kan. Rejection is very normal. Masa awal-awal kita starting dulu memang ada komplain. Tapi masa tu sebab kita start tu daripada bawah, masa tu harga kita sangat rendah. I think masa kita mula haircut kita RM5 je. Bayangkanlah 9 tahun lepas starting price cuma RM5. So kalau refund RM5 pun tak apa lah. Jadi mungkin diorang, klien pun mungkin masa tu dia faham yang kita pun baru, kita explain lah kita baru, so maybe diorang okay. Tapi kalau klien-klien yang komplain tu, basically kita akan cuba manage dengan contoh kita, of course kita minta maaf ke, awal-awal kan kita minta maaf, lepas tu kita pulangkan balik duit dia, we say we sorry. Tapi awal-awal lah, lepas kita saya pun dah ada proper education yang saya ambil kos-kos lain. Banyaklah kos saya pergi. Banyaklah, saya sangat banyak kos saya pergi. Memang saya tak berhenti belajar. So alhamdulillah lah komplain tu kat situ awal-awal tu je. Lepas tu dah tak ada dah. Sebab kita macam mana kita tahu bila kita ada komplain kan, kita tahu mana kita nak betulkan. Jadi saya ada satu mindset di mana okay, saya tahu apa saya nak kena betulkan, jadi saya terus betulkan. Maksudnya kita terus cari tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. I am someone yang focus on solutions lah, macam tu. Sebab kalau kita afraid of rejection, kita tak boleh grow. We need rejections. Rejection is something yang makes us stronger lah, saya rasa. Once kita berjaya nak lawan kita punya fear kan, kita akan grow stronger and stronger. Macam tu. Kan betul tak? Kalau tak ada challenge, then you remain there lah kan? Betul. Kalau kalau takut rejection, stay je lah kat situ. Okay, jap. Kalau pilot, kita counts on hours of flying. Okay. That make you better lah. Tapi kalau orang yang betul-betul start, for them to get macam a bit mastery, berapa jumlah rambut yang dia perlu foto, orang yang perlu foto? Faham. Approximately to get a mastery sedikit lah. Kena berapa gunting kan? Okay, kalau haircut ni dia kalau mastery tu biasanya kita panggil precision hair cutting kan. Precision hair cutting, lepas tu dia kena at least ada minimum 6 years experience. 6 years experience. 6 tahun pengalaman lah baru dia boleh jadi senior stylist. Even contoh kan, kita ambil course level 012 dekat academy kan, kita nak sambung level 3-4 tu, selagi kita tak kerja salon selama 3 tahun, kita tak boleh ambil level 3-4. Rambut macam tu, rambut dia kena experience, dia kena kerja dekat salon. Kita tak adalah kira berapa kepala kena gunting. Sebab saya pun tak ingat berapa saya dah gunting. Tapi database kita dah ada around 5-6,000 jugalah. Mungkin itu. Dan increasing, alhamdulillah. Jadi yang penting kalau dia nak jadi senior stylist tu, dia mesti kena ada level 012. Lepas tu dia kena kerja dekat salon selama 6 tahun. And then ada sebenarnya kena sambung level 3 dengan 4 juga. So 5 level. Kalau dia nak sambung master pun boleh. Tapi master kat Malaysia tak ada. Malaysia dia ada sampai degree lah macam tu. Kalau dah habis 5 level tu dikira degree. Degree bukan diploma, dia kira 012 tu diploma. 3-4 okay. tu degree. Kalau seandainya nak ambil master, kena pergi London. Ambil kat London. Kat Malaysia tak ada master. Okay, now masa you first started, market dekat luar memang tak ada banyak kedai salon Melayu, betul? Sampai sekarang dekat Sijangkang cuma ada, saya rasa 2 salon pun. 2 salon je. Salon yang kedua tu pun baru buka. Masa mula buka, macam mana penerimaan?
Ramai datang, ramai support. Alhamdulillah ramai, because macam saya kata semua orang ada rambut kan, semua orang nak gunting rambut. Jadi bila kita buka tu, alhamdulillah penerimaan memang hari-hari ada klien. So kejayaan paling manis, what your highest sales so far sebulan? Kita pernah achieve 60,000 sebulan. Wow. Masa tu lah kita dapat award Anugerah Micro Industry. Masa kita dapat Anugerah Micro Industry daripada? Niaga Times. So dia atas kejayaan lepas berapa tahun? Dapat 60,000 tu, you went lepas berapa tahun beroperasi? Saya start 2016, saya dapat award tu 2 tahun lepas, 2021 Bas, macam tu. Sebab kita start slow kan, masa tu kita tak ada pun ambil loan bank besar-besar ke. Tak ada, memang apa profit yang ada saya simpan, saya invest balik. Saya sanggup pakai kereta kancil tahun 1994 macam tu. Bayangkan mak saya marah betul saya beli kancil tu. Kenapa beli kancil buruk ni? Masa tu kancil second lah macam tu? Buruk betul kancil. Saya ingat lagi. Ya Allah, cat dia terkopek-kopek sana sini kan. Masa tu kenapa saya ada satu mindset yang saya kena saving lah kan. So apa yang kita ada profit tu invest balik. Sebab kita tak ada ambil loan bank besar-besar ke, tak ada. Alhamdulillah lah, mungkin saya pun lifestyle biasa-biasa je. Kita fokus on saving, and apa yang kita save kita invest balik. That's how we grow lah. So slow lah, tak adalah cepat laju sangat kan, lambat lah. Start 2016, 2021 baru dapat award. Tak okay. Tapi 60,000 siapa sangka dengan hair salon boleh dapat 60,000 sebulan lah. Itulah, alhamdulillah. Okay, now antara cabaran lepas nak buat, you need to grow, betul? Betul. Adakah senang untuk mencari hairstylist? Susah. Sangat susah, especially Melayu. So saya train lah semua stylist saya train. Hairstylist kita sekarang yang kerja dengan kita semua saya train daripada zero, tak tahu apa-apa. Daripada kosong kita train. So dia datang as long dia minat nak bekerja, kita ambil. Ya, betul. Tapi kita tengoklah whether dia boleh bawa tak career tu, dia fast learner ataupun tak. Sebab career hairstyling ialah career yang mencabar juga. Dia berdiri tau, dia berdiri. Kena fikir juga ya. Contoh macam for example kan, kalau contoh kita nak buat rebonding or relaxing kan, dia chemical procedure. Jadi contoh rambut klien yang datang tu, rambut dia dah pernah warna or dah pernah bleaching. So dia ada prosedur dia, macam mana kita nak buat rebond or relaxing dekat rambut-rambut yang macam tu. So dia involving science juga, because saya dulu budak science stream. Bila saya belajar rebond dengan relaxing ni kan, saya tak puas hati kalau belajar steps. I want to know macam mana dia boleh jadi macam tu, macam mana dia boleh jadi macam ni. So kita belajar juga what's the ingredient dalam ubat rebond or relaxing tu. Dia ada ammonium thioglycolate. Kita belajarlah macam mana rambut tu daripada kerinting menjadi straight. Kalau rosak macam mana nak handle. Kalau klien rambut dia frizzy, how to manage. Macam tu lah. So I do believe you memang ada klien 2016 kekal sampai sekarang lah? Ada. Alhamdulillah ada. Dari 2016 kekal sampai sekarang, betul. So you can tell a lot from a person from the hair, betul? Kita boleh tahu apa? Kita boleh tahu orang itu dengan rambut. Saya pernah dengar ada satu pepatah English kata you can tell a lot about a person daripada rambut mereka. Betul. Hair sebenarnya plays a big role dalam kita punya appearance tau. Okay. Biasa wanita yang bertudung ni dia ada satu mentality dulu alah tak apa pakai tudung. Kalau Farah, saya gunting dulu kan, tak apalah Farah, tak kisah saya pakai tudung, tak apa. Saya pula macam tak boleh. Saya nak gunting cantik macam tu kan. Sebab saya percaya bila kita kat rumah kan kita tak pakai tudung, kita kan depan cermin, saya rasakan rambut kita kalau cantik, kita akan rasa confident tau. And especially it will help your relationship with your husband. Betul sebenarnya. My husband jugalah kan. Ni personal sikit lah. Dia sangat suka kalau saya makeover rambut saya. Dia tak kisah pun kalau saya make up. Dia suka kalau saya warnakan rambut. Because dia kata lain lah. Tiba-tiba warna ni macam lain pula. Oh style ni lain pula. Oh panjang ni lain pula. Oh haircut ni lain pula muka you. So benda tu kan excites the marriage itself kan. Jadi
Ya, betul. You can tell someone by their hair. Sebab tu dalam color, kalau klien datang kan, contoh klien tu kerja corporate, kita akan suggest warna-warna yang sesuai lah dengan corporate, pekerjaan yang corporate. Kalau contoh klien tu nak warna-warna yang fancy, contoh macam platinum pink ke apa, kalau dia kerja-kerja, dia teenager, tu sesuai untuk dia. So kita akan buat consultation. Betul? So rambut main peranan penting sangat. So take care of your hair. Okay, alright. Now, Farah dah pergi satu kedai. Dah ada satu kedai lah 2016 sampai 2024. Okay, so macam mana tiba-tiba ada usaha nak buka kedai nombor 2 ni datang? Sebenarnya dah lama dah. Okay. Saya someone yang ada macam ni. Saya someone yang saya dalam setahun saya nak achieve apa? Dalam 3 tahun saya nak achieve apa? Short term, apa? Short, medium, long. Ya, betul. Short, medium, long kan. So saya sangat percaya seseorang tu kena ada benda tu. Dia kena ada short term goal, dia kena ada medium term goal dan long term goal kan. Sebenarnya saya dah ada perancangan nak buka branch tu dah lama. Sebab saya nak sangat ada salon yang premium tau. Sebab saya notice, contoh kan kalau kita pergi salon Chinese ke contoh, memang dia ada sediakan muslimah area tau. Tapi tersorok di satu tempat yang kecil. Faham kan? Dia tak eksklusif tau. Belakang langsir contoh, dia tak eksklusif. And then nanti nak cuci rambut tiba-tiba kena keluar. Jadi benda tu tak eksklusif. So saya masa tu ada satu fikiran di mana kita perempuan, Muslim ladies, kita pun berhak untuk ada satu space yang eksklusif untuk kita juga. So that's my dream lah masa tu. I think 4 tahun lepas ke, saya tak ingat, 4-5 tahun lepas lah. Saya punya goal masa tu, one day saya mesti nak ada satu salon yang memang eksklusif untuk wanita. So when the time comes and when the chance come, maybe because saya dah ada dream tu, dia dah ada dekat subconscious mind saya. Jadi bila Mara buat program Hit Stylista, saya terus pergi interview dia. Saya terus grab the chance. Macam tu lah. So salon kita yang kedua ni di bawah program Mara lah, Hit Stylista, Hit Stylista nama dia. Tu dah ada memang beroperasi sejak Februari? Ya, kita beroperasi Februari tahun ni, betul. Okay, dan alright. So kita dah tahu kisah manis, kita dah tahu. So masa nak buka ni tiba-tiba ada bubble pula dengan cerita sekarang. Betul. Bubble memang dah lama je. Bubble dah 4 tahun juga. Oh, so bubble adalah untuk lelaki? Betul. Barber shop khas untuk lelaki je sebab kita ada demand lelaki kan. So dia sebelah ke macam mana? Jarak dia dalam 100 meter je, tak jauh. Tapi kedai yang berbeza. Ya, kita ada barber shop juga. Sebab barber shop saya notice kebanyakan gunting je. Diorang tak handle chemical sangat kan. Jadi kita masa tu buka barber shop dan kita provide juga chemical services untuk lelaki. Macam contoh kan, rambut lelaki kerinting kan, kerana kerinting kan dia akan tumbuh menegak kan. Dia akan tumbuh tegak kan. Tapi kan kita punya fashion sekarang kan banyak wave, macam Korean wave macam tu. Jadi kita provide consultation lah untuk lelaki. Kita ada stylist lelaki, untuk apa servis yang terbaik daripada kerinting tu, macam mana kita nak bagikan dia jadi macam wave macam tu. Sebab lelaki tak sesuai tau buat rebond dengan relaxing. Buruk. saya rasa kalau lelaki buat rebond or relaxing macam tak cantik sebab dia lurus sangat, tak lawa. Lelaki ni dia cantik, ada texture, ada macam wave macam tu kan. So kita ada barbershop. Tapi bagus lah sebab sebenarnya sebab dekat Malaysia kalau kedai gunting memang kita nampak kedai gunting. Gunting tu. Kedai gunting sajalah kan. Lepas tu tiba-tiba satu ketika lah tiba-tiba naik ada satu brand yang agak popular lah untuk lelaki betul. So masa tu masuk tahun berapa buka? Barbershop 4 tahun lepas. 4 tahun lepas tu 2020. Lebih kurang lah. After COVID? Ya, after COVID. Masa tu COVID nak buat apa tak tahu, tak boleh buat apa-apa sebab kena tutup kedai. Jadi masa saya cakap dengan adik saya. So adik saya is my backbone. Dia GM lah, dia general manager.
Saya cakap dengan Adiha, adik saya, masa tu nak buka barbershop lah. Kenapa kak? Dia kata kenapa nak buka barbershop? Mesti orang habis COVID, mesti semua nak potong rambut. Saya nampak peluang dia dekat situ. Mesti masing-masing mesti semua kejar nak potong rambut ni, especially lelaki kan. Jadi jom buka barbershop nak. I think it's good timing lah nak buka masa tu. So betul lah. Jadi masa PKP tu kita orang buat research pasal barbershop, kita orang beli barang, habis je COVID terus buka barbershop. So, memang right timing lah masa tu. Ya, right timing, betul. So sekarang barbershop ada masih beroperasi seperti biasa? Barbershop, okay. So cabaran kalau barbershop ni ialah baru-baru ni kita find out our staff yang manage barbershop tu pecah amanah. Maksudnya begitulah. Sebelum saya patah balik sebentar, betul. So semua tukang gunting di salon adalah wanita. Okay. Semua tukang gunting di barbershop adalah lelaki. Alright, okay, good. So masa yang pertama you are the 100% owner. Betul. Salon yang kedua you are also 100% owner ataupun ada partner? Tak ada, semua saya 100%. So barber? Saya pun juga. Kenapa tak nak partner? Tak adalah, saya pernah ajak adik saya partnership. Tapi dia yang tak nak. Adik saya dia kerja dengan saya dah 5 tahun. Saya manage production, dia bahagian management. Dia orang yang sangat disiplin tinggi. Dia memang sukalah bahagian management ni. Jadi dia manage kedai-kedai saya dengan sangat bagus, alhamdulillah. Jadi saya pernah je ajak dia jadi partnership. Tapi dia tak nak. Dia kata, dia tak nak lah, jadi kau pening. Dia kata jadi owner ni pening. Dia kata sebab owner kan how to say, semua risk kan atas bahu owner kan. Jadi tak nak lah, aku nak kerja je. Tapi dapat gaji dia kata macam tu. Tapi are you open tiba-tiba ada orang macam datang dan want to become nak invest dan jadi partner? Okay, boleh. Kita tengoklah apa yang dia boleh provide kan, apa yang dia you open tu je lah. Open je. Sebab kita ada plan je macam nak buka franchise macam tu. So if someone have the capabilities, the knowledge kan, nak contribute untuk growkan lagi our brand, boleh, tak ada masalah. Okay je, kita welcome. Sebab kadang-kadang ramai orang yang dekat sana dia tak nak buka sebab dia macam takut. I'm not sure. Dia takut sebab something yang macam yours, you just start pada kecil, you buka. So, takut nanti orang masuk dah tak sama. Tapi okey lah kalau Farah rasa Farah boleh buka pada idea, franchise dan sebagainya, is good lah kan. Sebab kita nak bagi tahu kadang ada orang yang takut. Tak nak pergi. Faham, betul, sebab dia tak susah. Dia tak susah, dia tak senang. Memang susah bisnes ni. Sebenarnya bisnes susah. Kalau even kakak saya kan macam tu. Dia tengok saya kan, dia kata nak berhenti kerja lah, nak kerja, nak buka bisnes juga. Lepas tu saya macam fikir betul-betul. Sebab kita kena fikir betul-betul? Cakap, betul ke ni? Fikir betul-betul. Sebab saya rasa, I am so glad yang saya start buka kedai berniaga daripada mid-20, early 20. Sebab masa tu kita energy tinggi lagi tau. Kalau kita buat salah, kita senang nak bounce back. Okay. Even if we do mistake, people will understand because you're still young. Betul. But learning stage lagi lah. Dia masih learning stage. From early 20 to late 20 tu dia masih learning stages lagi. Okay. Tapi imagine umur dah 30 above, then you baru nak start tu, it's very difficult. So kena betul-betul well plan. Sebelum nak execute tu kena plan betul-betul lah. So saya cakap dengan kakak saya tak halang kalau dia nak berniaga, tapi saya cakap dengan dia kena betul-betul plan betul-betul dan kena execute betul-betul. Sebab biasanya bisnes pertama, bisnes tu akan gagal dulu. Saya rasa lah statistik finance cakap macam tu. Alright, now so cabaran pertama masa buka kedai tadi, kalau kita boleh recap, nombor satu adalah untuk dapat pekerja lah. Betul. Get pekerja, betul? Betul, dia datang keluar bersilih berganti, itu benda biasa, betul? Betul. So yang kedua tadi kita cakap pasal pecah amanah. Untuk mencari pekerja yang amanah pula ada cabaran kedua. Betul. Saya rasa semua syarikat pun alami isu yang sama kan, pecah amanah.
Jadi ya, kita pernah ada alami staff yang macam amanah. Maksudnya contoh klien datang, dia tak key in dalam sistem, duit tu masuk poket sendiri. So once we find out benda tu, kita terus berhentikan lah. Tapi Alhamdulillah lah, staff kita yang ada sekarang semuanya rekod-rekod baik. Alhamdulillah sekarang semuanya okey. Alhamdulillah. Jadi saya harap tak jadi lagi benda tu, dan kalau jadi lagi pun kita kena ada precaution lah kan, measure yang untuk macam mana kita nak handle benda tu. Sebab bagi saya berniaga ni sentiasa akan ada cabaran. Bila saya masuk bidang perniagaan, saya dah well aware dah benda tu. Sebab macam saya kata kan, sebelum saya masuk, sebelum saya buka kedai kan, saya dah try macam-macam bisnes kan. Bila saya dah confirm yang memang hairdressing is my passion, baru saya buka kedai. Bila saya dah confirm, okay, ini memang passion saya. This is what I'm going to do after 6 years. Yang bidang-bidang lain sebelum tu dia macam nak try dulu, nak tengok okay tak best, okay tak. Tapi bila hairdressing ni, bila saya jumpa bidang hairdressing, I know it's my passion. I know this is what I'm going to do for another 10 years, for another 20 years. Baru saya buka kedai masa tu. Cuma strategi lain sikit lah. Saya tak kerja dengan orang kan. Mungkin saya someone yang suka kerja sendiri. Maybe kot. Mungkin sebab tu saya terus buka kedai. Mungkin saya someone yang nak independence kot. So maybe there's a trait as a entrepreneur, tak tahu. Alright. Okay, now kita katakan, okay, semua, do you believe that a mentor is important dalam business? Betul, ya. Do you have mentor? I have my, mentor sangat penting. Jangan langgar dinding. Awal-awal dulu saya memang langgar dinding lah. Tapi masa tu kita kan tak ada duit nak hire mentor kan. So apa yang saya buat masa tu, I protect my circle. Saya jaga circle saya tau. Okay. Saya bukan someone yang how to say, suka lepak. Saya bukan someone yang nak keluar sana, nak pergi sini, nak jalan-jalan, tak kot. Masa saya nak masuk bisnes tu, saya macam dah serius dan saya jaga circle saya siapa. Maksudnya siapa yang kita tengok kat Facebook lah contoh kan. Hari-hari tu siapa. So masa tu saya follow Puan Ainun Muhammad. Okay. She's my, how to say, dia guru. Saya tak pernah pun jumpa Puan Ainun Muhammad tau sebenarnya. Tapi saya memang follow dia lah dekat Facebook kan. Saya baca semua nasihat dia dan saya follow semua nasihat dia. So kena ada mentor. Kita kena ada 5 mentor saya rasa dalam hidup kita. Okay. Yang pertama mentor agama lah. Okay. Kedua mentor perniagaan. Ketiga mentor emosi. Maksudnya kalau kita ada masalah, kita kena follow siapa. Lepas tu kita ada mentor daripada segi skill, ilmu, knowledge. Macam saya dalam bidang hairdressing, siapa mentor saya? Bambang Suteto tadi tu kan. Kelima life mentor. Jadi bagi saya penting sangat mentor ni. Okay, so I guess semua usahawan yang kat luar sana, they should start finding their own mentor. Ya, kena jaga circle, kena ada mentor. Kalau boleh jangan langgar dinding. Usahawan kena banyak membaca, kena banyak buat research. Kena ada someone, saya ialah orang yang boleh ditegur. I think that's one of the good trait of me. Saya, contohlah bila saya bekerja dengan adik saya kan, we have very different personalities. Sangat berbeza saya dan Adiha, kita punya general manager tu. Saya study colour brain. I'm a green brainer. Saya green brain. My sister dia purple brain. So kita orang sangat berbeza. Tapi apa yang membuatkan kita orang boleh bekerja sama ialah we both of us, kita orang boleh menerima kritikan. Kita orang boleh menerima teguran. Kalau saya buat salah, kalau dia tegur, saya tak akan melenting. I will listen. If I do mistake, okay. Even contohlah sampai sekarang kan, among staff pun kalau saya ada buat salah, contoh staff saya ada tegur ke apa, if betul memang saya buat salah, okay. Saya tak ada macam ego tinggi ke, bossy ke. Saya rasa seorang entrepreneur tu dia berbeza tau, whether the bossy or the leader. Kena jadi leader macam tu. So itulah. Where do you see yourself in 10 years from now? Where do I see? Where do I see? Saya rasa saya masih akan jadi hairstylist lagi because I'm still young.
Yang bestnya bidang rambut ni, makin kita berusia, macam saya kata, dia makin experience, makin mahal lah value dia. Yes, value dia makin tinggi tau. So saya rasa saya kalau ada Allah izinkan saya masih sihat, InsyaAllah mungkin saya masih buat rambut lagi. Tapi saya fokus jadi trainer. Saya suka mengajar. Saya suka mengajar orang. I do classes. Saya buat macam contoh baru-baru ni kita ada student dari Perak datang belajar rambut dengan kita, belajar rambut dengan saya. Saya rasa salon saya akan berkembang lagi. Mungkin kita ada 10 salon ke. InsyaAllah. Saya juga ada plan nak jadi supplier juga. Supplier dalam alatan rambut, peralatan rambut. Make your own product maybe? Tak ada? Ya, betul. Make my own product. We'll see lah, insyaAllah. Semoga kita lebih growing lah. Alright, tuan-tuan, kita rehat sebentar. Kita kembali ke segmen ketiga. Kita kembali segmen terakhir, segmen ketiga. Okay, now kita ramai orang yang tengok, and most of our viewers adalah orang yang nak start berniaga ni. And I think you are one of the macam your personality yang menarik lah, because you start langgar je kan. Start dengan buat macam ni, macam ni. Tapi dekat luar sana ramai sangat orang yang mungkin tengah kerja. Dia dream nak berniaga tapi dia tak start. Ataupun tak tahu lah, something stop them lah from them to start. I'm not sure what. Tapi ada, kalau orang dekat sana, what your advice kepada orang yang nak start berniaga? Okay, perjalanan semua orang kan tak sama, betul kan? Kita kan Allah kan dah susun perjalanan hidup kita kan. Yang pertama sekali lah, bagi saya, kita kena ada set short term goal tu penting. Medium term goal tu pun penting. Saya kan kalau interview orang kerja pun, saya kan tanya dalam masa setahun awak nak jadi apa? Dalam masa nanti lagi 3 tahun awak nak capai apa? Saya kan tanya, apa cita-cita awak? I think that's very important, because apa yang kita bayang yang akan jadi tu, dia akan masuk subconscious mind kita. So whenever the chance come untuk achieve apa yang kita nak capai tu, kita akan terus grab lah. Sebab saya macam tu kot. Sebab saya dah tahu apa saya nak achieve. Jadi when the time, bila peluang tu datang, Allah takdirkan datang, kita tahu nak grab lah. Sebab kita memang dah ada subconscious mind kita dah letak kan. So pertama kena ada goal, kena tahu cita-cita kita apa. Kalau boleh tampal lah besar-besar. Saya ada satu habit macam tu dari saya sekolah. Saya suka tampal apa saya nak capai. Visual lah, visual. Saya dari macam as simple as macam contoh komitmen bulan itu. Saya akan list out dan saya macam kena bayang lah macam mana kita nak achieve. Macam mana saya nak pastikan komitmen bulan ni kena selesai macam tu. Kena visualize kan, orang cakap kan. Pertama, bila kita dah visualize, baru dia akan slow step-step tu akan datang sendiri tau. Dan Allah ni kan dia mengikut sangkaan kita. Allah, benda tu sangat betul. Sebab saya ingat lagi dulu masa saya baru start, imagine lah haircut RM5 je tahun 2016 kan. Tapi saya ada cita-cita tinggi. Saya masa tu baru setahun berniaga, saya dah macam okay, sebulan saya kena ada berapa sale. Dia macam tak logik lah masa tu. Saya rasa macam tak logik masa tu bila saya fikir balik kan. Macam mana lah masa tu saya boleh terfikir saya nak ada sale sekian-sekian. Padahal masa tu kita start slow kan. Tapi betul lah, Allah tu mengikut sangkaan hamba-hamba dia. Kita kena positif, sangka baik dengan Allah. Tapi I guess just to tak ada masalah. I think the idea of thinking big also penting. Betul. Kalau katakan orang nak think low kan. Lepas tu kalau rasa kenapa I bersangka je, I think one of the trick think big lah kan. Think big. Betul lah tu. Kan, kalau ikut logik, memang tak logik dapat banyak tu kan kalau ikut logik. Tapi I think kena think big dan jangan takut lah. Adik saya ada purple brain tau. Purple brain ni dia someone yang kau nak buka kedai? Saya ingat lagi masa saya cakap aku nak buka kedai. Kau nak buka kedai? Kau biar betul. Macam tu tau. Dia someone yang very logical person tau. Dia logical. Dia macam rasa dah apa yang dia nampak depan mata itulah macam tu. Tapi saya kan saya pula visualize jauh. Kadang-kadang ada orang kata jauh sangat aku fikir. Think big, Jadi masa tu, saya think big. Saya dah letak, sebulan saya kena capai sale macam ni. Sebulan saya kena capai begini. Even though kita rasa hari ni macam benda tu tak logik, tapi jangan, kena percaya dengan capability Allah tau. Allah tu,
Maha Pemurah, dia boleh bagi je. Kalau kau nak bagi tu, dia akan bagi. Kita larat tak larat je nak kerja, nak capai benda tu. Saya ada saya pernah dengar lah kata-kata tu. Dia cakap, minta je apa-apa dengan Allah kan. Allah tu boleh bagi je, tak ada masalah. Whether kita ni sebenarnya larat ke tak larat nak buat benda tu. Jadi saya ingat lagi masa saya think big masa kan, tiba-tiba klien ramai sangat. Penat pula. Nanti dah klien ramai, jangan mengeluh pula kan hari tu. It's a good problem. Jangan mengeluh pula. Klien ramai penat sikit badan. I mean, memang dah minta kan hari tu nak sale tinggi kan. So you need to enjoy lah the journey. Macam tu. And then my next advice ialah, ini saya tekankan kepada semua orang including my staff. Siapa yang nak kerja permanent dengan saya, dia kena pastikan memang hairstyling tu ialah pertama, memang lepas 5 tahun sepatutnya dia nak jadi hairstylist juga. Bukan satu career yang cuba-cuba. Dan juga kena passion. Passion is very important. Macam tu, sebab tu bila doktor tanya kan, apa cabaran paling besar? Banyak sangat cabaran sebenarnya, but nothing really sticks in me sebab saya memang passion dalam berniaga dan juga buat rambut. Jadi I enjoy the journey. Bila cabaran tu datang, kita usaha untuk figure out what's the solution to overcome kan. Passion lah very important. Cari satu perniagaan yang memang betul-betul passionate dalam bidang tu. Alright. So ramai orang akan tanya, macam mana nak tahu itu passion dia? Tak passion, okay. Bagi saya, pertama, kita tak akan tahu passion kita selagi kita tak buat. Contoh kan, saya tengok doktor buka akademi CPR macam best je. Nak buat lah. Ramai orang macam tu kan. Macam best lah bisnes makan ni. Nak buat lah. Saya pun pandai masak. Contoh kan. Ramai orang macam tu kan. Macam best lah bisnes ni. Nak buat lah macam best je. Okay. Kena buat dulu. Dah buat dulu. Lepas tu kalau seandainya selepas 3 bulan, selepas 6 bulan, masih seronok dalam bidang tu, then itulah passion. Tapi kalau lepas 3 bulan, tiba-tiba still dah drop, lepas tu down, lemah. Atau lepas 6 bulan kan, tiba-tiba macam ditimpa ujian bermacam-macam. Contohlah buat bisnes makanan, pesaing kan ramai kan. Tiba-tiba rasa dah macam down, drop. Itu bukan passion lah kot saya rasa sebenarnya. Correct. I think passion is what makes you, how to say, you tak walaupun kena cabaran, diuji, you tak rasa macam down boleh sehari lah, tapi janganlah macam down lama sangat terus nak give up. Itulah bagi saya passion. Kena cari passion. Alright. So betul-betul agree. Kita cari tadi kita cari nombor 2, semua orang usahawan kena cari passion. So I also like to add, macam mana nak tahu itu passion? Number 1, kena try 3 bulan, kena jadi excited. Kalau masih excited, agak-agak masih rasa pergi kerja tu happy, semangat. Itu passion lah tu. My take was this. Guys, if you can do that, whatever yang you buat for free dan you still enjoy, then itu passion. Betul. Kalau you rasa macam you kena bayar, then it's not your passion. Tapi kena bijak juga. Kena bijak lah. What I mean by bijak is, okay. So I have this one entrepreneur come to me kan. So dia quit kerja dia yang gaji tinggi tau. Gaji tinggi, 4,000, 5,000. Lepas tu dia quit sebab dia nak masuk dalam business. Okay, so after 2 years, saya tanya apa nak capai sale dalam masa okay, bulan ni nak capai sale berapa? Entahlah, dia kata. Dia kata entahlah. Kenapa entahlah? Sebab saya masuk bisnes bukan sebab duit. Saya suka bisnes. Okay. Tapi duit memanglah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Saya cakap, macam mana nak bina team kalau tak ada savings? Macam mana nak bina team kalau tak ada duit? Kena bina team. Bisnes perlu team. Bisnes tak boleh seorang-seorang. Dia kena ada team, then you can grow. So saya cakap, tak boleh macam tu. Tak boleh ke? Dia kata kan. Tapi saya enjoy. Saya sekarang buat bisnes okay, saya happy kan. Walaupun saya sikit rasa, for how long? Saya tanya, for how long? Kita akan meningkat usia. I can tell umur kita masa 20, middle 20 dengan early 30 dah, energi dah tak sama dah. Saya sangat rasa tu, saya cakap, saya rasa saya macam bersyukur sangat yang Allah lorongkan saya ni, gerakkan hati saya buka bisnes masa saya tengah middle 20. My energy was at peak masa tu. Bila saya, yelah kita perempuan bersalin, ada 3 anak, umur pula dah 30 lebih, energy dah drop tau. Masa tu kita memang berharap pada team kita to continue our legacy. Kita maksud nak delegate kerja je.
Kan nak dia pergi kerja kena ada duit nak bayar gaji. So saya cakap dengan dia, tak boleh macam tu. You need a team. So you need a team, you need money. Saya cakap. So baru dia macam, oh betul juga So saya cakap, betul ke ini bisnes yang betul-betul boleh menjana kewangan yang awak nak? Baru terfikir balik. Oh alah Farah. So kena clear lah. Okay, berapa sale you nak achieve? Berapa profit you nak achieve? In 1 year, in 2 years, in 3 years, in 5 years. Apa yang you nak achieve? So baru dia macam, okay, baru tahu, okay bulan ni nak kena capai berapa sale. Clarity is power. Yes, clarity is power. Betul. Lagi clear ke mana nak pergi, lagi senang nak jalan lah. Betul. So your advice was semua entrepreneur, number one, dia orang kena ada visual apa nak tahu, apa nak buat. Betul. Number two, they have to have passion. Betul, passion penting. Alright. Okay, now itu orang yang nak start niaga. So take the risk, buat. Betul. Right, now itu satu advice, right? Okay, now orang yang dah berniaga sekarang, mungkin yang sedang menonton, if now diorang tengah ada hard time, tiba-tiba rasa macam nak patah balik dan kerja balik, yang rasa macam tak nak teruskan. Faham. So what is your advice to them? Saya pun pernah lalu ikut benda tu baru-baru ni lah, sebab saya kan diuji sakit masa tu. Masa nak buka Hairstylist Rimbayu ni, tengah renovate ni, imagine tengah renovate, money flowing like water, money flowing like water, keluar macam air duit tu kan. Saving tu keluar macam air masa tu. Tiba-tiba saya diuji sakit teruk, warded sampai 1.5 bulan kan. Anak pula premature, perlukan pemantauan ekstra kan. Yes, masa tu memang saya dah sampai terfikir macam, ya Allah, kena berhenti kerja ke, kena macam duduk rumah ke, kena jadi stay macam tu kan. Tapi entah macam mana, alhamdulillah Allah mudahkan. Saya cuba fikir, okay, cari solution. Mesti ada solution in every problem. So what I did was, masa tu, baby premature, tak boleh ada orang lain jaga. Saya buatlah nursery kat kedai saya. Saya buat nursery kat kedai, dan alhamdulillah my husband is very supportive. I mean, itulah saya sangat-sangat bersyukur saya dapat life partner yang very supportive. Itu sangat penting. Seorang entrepreneur dia kena ada pasangan yang faham dia. Sebab kita business owners ni, kalau orang makan gaji kan doktor, masuk kerja pukul 9, balik pukul 5 dah lah balik rumah. Habis kerja dah. Dia tak fikir lah kerja. Tapi kita business owners tak kan doktor kan. Nak fikir team kita. Jadi life partner saya alhamdulillah, he's very supportive. Dia pun memahami. So kita orang sama-sama lah figure out, okay, macam mana nak overcome isu tu. Sebab kedai dah buka, saya tak boleh cuti sebab saya kan director stylist kan. Jadi kita figure out cara lah macam mana kita nak handle situation tu. So kalau pada entrepreneur kat sana yang tengah dalam hard times kan, number one is get back to Allah lah. Cuba cari jalan penyelesaian dan get back to Allah balik. Always communicate dengan Allah, tanya ke Allah what's the best solution. Allah akan provide lah solution yang terbaik untuk kita. Don't give up. InsyaAllah ada jalan penyelesaian. Alright, our last question. Sekiranya ada time machine, okay. Kita boleh patahkan balik Farah dan Farah jumpalah Farah yang muda. Ketika itu Farah 18 tahun lah. Masya Allah. Right? Apakah nasihat yang akan diberikan kepada diri sendiri? Oh, that's very deep question doktor. Sangat deep. Saya apa nak cakapkan diri saya masa tu? Maybe saya akan kata I'm proud of you. Sebenarnya kan doktor, okay, apa sebenarnya yang menyebabkan saya kuat berniaga? Saya pernah kena scam. Okay. Imagine at the age of 23, 24 tu lah. Saya kena scam almost 40,000. Wow, okay. Kena scam 40,000? Ni scam cinta ke ni? Okay, saya cerita kena scam sampai 40,000. Wow. Okay. Bayangkan, muda-muda dah kena. Tapi kan saya ada So, at the age of 20? Around 23 macam tu. So, ada 40,000 dalam my account? Bukan. Hutang. Bukan dia pun. Macam tu lah hutang lah. Senang cerita kena scam.
So ada orang macam tu lah scam saya. Jangan bagi pakai nama kat orang lain. Macam tu lah doktor. So you overcome that? Okay, so how do I overcome that? It was very, itulah antara depressive moment. So bila doktor tanya apa cabaran semasa berniaga, tu saya kata berniaga tu masa tu saya punya solitude lah. Saya punya jalan, itulah yang membantu saya mengeluarkan diri saya daripada, mungkin sebab Allah bagi saya ujian sangat besar tu kan. Jadi saya macam, no matter what, I need to fight. Aku kena pastikan jadi juga sebab ada komitmen besar nak bayar. Alhamdulillah lah, dah settle dah betul. Syukur Alhamdulillah. You dah reach the rock bottom lah. Yeah. The only way to go is out lah. Saya hit rock bottom tu masa early 20 kot. Memang Allah dah uji sangat hebat lah masa tu. My parent divorce. It was very, saya rasa ujian terbesar dalam hidup saya masa early 20 tu lah. Mid 20, early 20. Business is my solitude. Pergi kerja ialah jalan untuk saya macam, tu dah saya kata terapi. Alhamdulillah juga jumpa passion, lagilah terapi kan. Bila saya rasa macam, apa yang saya akan cakap pada diri saya ialah tahniah lah sebab tak sangka boleh melalui ujian tu. It was very tough. Imagine saya diuji masa tu, kena scam, lepas tu my parent divorce at the same time. Personal life memang banyak sangat ujian masa tu, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah lah manage to lalui. What doesn't kill you makes you stronger kan. Kena ada satu strong bonding lah dengan Allah. Itulah number one, entrepreneur dia kena ada satu strong bonding dengan Allah. Dia kena ada satu rasa tawakal dia tinggi betul lah. Business owner sih tawakal kena tinggi kan doktor kan. Betul. Kita tak tahu hari tu safety berapa kan. Kita tak tahu podcast kita berapa view. Betul. Tapi uncertainty lah yang kena kuat. Ya, betul. Alright. Terima kasih. Okay, sama-sama. Kerana sudi menjadi guest kita. Kita doakan yang terbaik untuk masa-masa akan datang. InsyaAllah. So kita juga harap perkongsian hari ini memberi manfaat lah kepada mereka yang mendengar sedikit sebanyak. If you can actually bantu dalam perniagaan. Tapi kita juga setuju, mungkin semua ahli perniagaan kat luar akan setuju, antara benda yang menarik sebagai usahawan ni apabila benda yang kita rancang jadi. Macam, wah. Last sekali doktor, saya rasa kena jaga hubungan dengan parent lah. I think kan masa saya start business dulu, walaupun duit saya sikit, but apa yang mak saya minta, saya cuba usahakan. Itu pun pertama strong bonding dengan Allah kan. Lepas tu kena ada bonding yang baik dengan mak dengan ayah lah. Cuba jaga hubungan baik dengan mak ayah kan, sebab doa diorang kan sangat powerful kan. Betul. Saya tak boleh grow lah tanpa my family. My family is my backbone. Tapi ni kedua kan, kita dapat satu guest juga. I guess kalau siapa dah tengok kita punya podcast sebelum ni, dia pun ada jumlah yang agak besar. Dia tak kena scam lah, tapi dia lebih kurang juga dengan partner, tapi berpuluh, I think 6 digit lah. Besar. 6 digit, over 7 digit, kena tahan dengan lembaga hasil dalam negeri, macam-macam lah. Kena tax dan sebagainya. Tapi one of the thing yang dia share sama juga macam Farah, dia apa saja dia buat untuk ibu dia lah masa tu. So rezeki dia dimurahkan sangat. Betul, kena jaga mak. Alright. So tuan-tuan, itu sahaja kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.